Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang ini. Pertamanya, untuk speaker, saya rasa saya harus memulakan dengan satu magazine yang kita mungkin pernah dengar, iaitu no taxation without representation. Dan saya percaya kalau kita nak terjemahkan dalam realiti sekarang ini, nampaknya kita berhadapan dengan satu suasana di mana sebuah kerajaan yang tidak popular, iaitu kerajaan 47%, yang memperkenalkan satu cukai. Jadi kita seolah-olah telah melanggar prinsip no taxation without representation, sebab kita tidak mewakili suara majoriti, suara popular. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang dikatakan 160 negara itu, mereka memang kerajaan yang popular. Itu yang pertama. Yang keduanya, Tuan Speaker, Datuk Speaker, saya ingin menyatakan bahawa apabila di pihak Pakatan Rakyat kita menentang GST ini, kita telah memberikan hujah-hujah dan kita telah menerangkan kenapakah di waktu ini, di saat ini, di dalam suasana ini, kita merasakan GST belum lagi layak untuk dilaksanakan. Dan kita mempunyai banyak hujah-hujah yang kita telah nyatakan secara terperinci. Saya nak bagi contoh. Mana-mana, tak payah, we don't have to be a economist genius untuk kita tahu bahawa dalam mana-mana negara pun, kalau rakyat tidak mempunyai pendapatan yang tinggi, bagaimanakah kita boleh mengharapkan mereka dapat membayar cukai? Dan sekarang ini suatu prinsip yang saya rasa asas dalam ekonomi. Sebab itulah Ibn Khaldun mengatakan kerajaan mesti berusaha bagaimanakah meninggikan pendapatan rakyat. Setelah pendapatan rakyat tinggi, per capita income-nya adalah stable, maka ketika itu kalau kita laksanakan cukai GST, kita mungkin pihak sebelah sana pun mudah untuk pertahankan. Dalam keadaan di dalam laporan audit, dalam bajet, Perdana Menteri menyatakan bahawa di saat ini kerajaan Malaysia kita hanya mempunyai per capita income hanya setakat $9,000. Ya, kapal bangun. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua Datuk Speaker. Terima kasih Yang Bermaksud Sepang. Saya ingin tekankan sebentar tadi bila saya masuk, kebanyakan Yang Berhormat menekankan income group, tetapi apa yang kita terlepas pandang adalah income gap, jurang pendapatan. Negara-negara lain melaksanakan GST setelah meneliti jurang pendapatan dan setelah menangani masalah jurang pendapatan di negara tersebut. Tetapi di sini kita cuba laksanakan GST sebelum masalah atau krisis yang paling utama, iaitu income gap, jurang pendapatan tidak diselesaikan dahulu. So saya nampak inilah punca something is wrong with the whole GST implementation. Penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Hormat Kapar. Seperti dikatakan oleh PJU tadi, dalam negara kita, sebelum kita perkenalkan GST ini, ramai rakyat kita yang tidak termasuk dalam golongan yang perlu membayar cukai pendapatan. Alasannya begitu mudah, iaitu mereka tidak melepasi threshold itu. Pendapatan mereka kurang RM3,000. Jadi mereka tidak mampu dan tidak layak dan tidak dipertanggungjawabkan oleh undang-undang untuk bayar cukai pendapatan. Tetapi dengan adanya GST ini, sekarang ini dia menjadi regresif, maknanya semua pihak terpaksa bayar cukai. Tadi daripada Setiawangsa dalam celahan mengatakan apabila Singapura perkenalkan GST, tidak ada exemption ke atas, tidak ada zero rated kepada essential items. Betul, memang betul di Singapura. Tapi kerajaan Singapura juga menggunakan hujah. Dia kata kalau sekiranya pun kerajaan Singapura memperkenalkan exemption
ke atas cukai barang-barang yang melibatkan kepentingan ni, essential item. Hakikatnya, kata kerajaan Singapura, pihak yang mendapat manfaat besar di atas pengecualian cukai itu bukan golongan daripada low income group. Sebaliknya dia kata adalah golongan yang kaya juga mendapat manfaat. Ini kerajaan Singapura. Sebab itu kerajaan Singapura tidak extendkan pengecualian itu. Di dalam negara kita lebihlah teruk. Singapura semasa dia memperkenalkan GST, per capita income dia adalah lebih kurang 56,000 US dollar. Kita 2015 barulah kerajaan mensasarkan 15,000 US dollar per capita income. 2,000 ni dalam ucapan di bajet Perdana Menteri. 2020 hanya setakat 15,000. Singapura belum, ketika dia perkenalkan dah berapa puluh ribu dia punya pendapatan per income. Dan sebab itu, dan mereka pemulakan dengan 3%. Sebab itulah kalau kita nak bandingkan dengan Australia ke Canada ke, kita harus adil. Kita harus menyatakan fakta yang sebenar, di mana negara-negara itu kebanyakan rakyat mereka mempunyai pendapatan yang stabil. Sebab itulah mereka tidak ada masalah. Kalau mereka ada masalah pun mereka masih boleh absorb lagi. Ni sekarang kita berhadapan dengan suasana ramai lagi. The fact that kerajaan kata ada BRIM, maknanya ramai yang layak untuk dapat BRIM, menunjukkan banyak rakyat negara kita hidup dalam keadaan susah. Ya, Shah Alam bangun. Yes. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Datuk Speaker. Ya. Saya nak tanya kepada Sepang, apa pandangan Sepang berhubung dengan impak pelaksanaan GST ini kepada household debt di negara Malaysia, ya. Saya baca dalam artikel yang The Edge, dia mengatakan dengan izin household debts to GDP of 83%, ya, pada 2013. Kita punya ratio hutang isi rumah kepada GDP adalah 83% berbanding dengan 70% pada 2009. Ianya merupakan di antara yang paling merunsingkan di Asia. It is amongst the most worrisome in Asia, ya. Ni dalam keadaan tidak ada GST lagi. Bila ada GST, dan seperti mana yang disebut, walaupun dikatakan rumah tak kena GST, tapi orang yang tukang bina rumah tu dia beli semua benda kena GST, maka harga rumah akan naik. Apa pandangan Wabi Supang tentang impak GST ni kepada household debt? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Syah Alam. Saya rasa GST ni bukan saja memberi impak kepada peratusan hutang isi rumah, malahan dia memberi impak dalam banyak perkara. Apabila rakyat makin tambah susah, dia akan memberi impak kepada keselamatan sosial, masalah sosial, masalah. Apabila rakyat dalam keadaan makin teruk, sebagai contoh, walaupun dia kata essential item tu ada dikecualikan, sepahakikatnya essential item juga dibeli oleh semua rakyat tanpa mengira jurang pendapatan. Sebab tu kita ambil contoh tadi, yang contoh baik diberikan oleh Kota Raja. Kita pergi kedai kek, diakui oleh Setiausaha kena bayar, walaupun gula, walaupun tepung tidak dikenakan. Mana ada orang pergi kedai kek, dia bawa tepung, bawa gula, suruh buatkan kek? Tak ada. Dia mesti beli kek yang dah siap. Mana bila kita beli kek yang dah siap, kita kena bayar cukai. Persoalannya, dua individu, seorang anak menteri, seorang anak wakil rakyat Barisan Nasional, pergi ke dalam kedai kek dengan seorang rakyat biasa, yang pendapatan rendah. Dua-dua membeli kek yang sama, dan itu dah kesan kepada rakyat yang punya pendapatan tinggi ni lebih terasa. Pendapatan rendah buat sendiri kek. Ini lagi satu hujah yang paling tu. Apa punya hujah ni? Sepang. Ini hujah. Kalau setuju dengan lebuh raya, guna jalan raya. Inilah hujah yang Ini yang dikatakan penhujahan yang regresif. Yang sekarang ni orang mampu beli kek dekat kedai, tapi bila laksana GST dia kata jangan beli dekat kedai, dah buat kek kat rumah. Inilah regresif. Harga minyak naik, naik basikal.
Kalau tak nak bayar tol naik, pergi jalan kaki. Inilah pemikiran Barisan Nasional. Kalau macam ni YB Sepang, kerajaan nak naikkan kadar 6% jadi 10%, YB Sepang ingat dia orang akan bantah tak? Yang berhormat Sepang, minta penjelasan. Boleh sikit ke yang bangun ni, yang mana satu? Saya nak bagi sana BBN dulu. Terima kasih Sepang. Yang kita cakap tentang kedai kek, tadi beli makan RM10 kat kedai, kita berbincang seolah itu dah terkena GST. Padahal kemungkinan besar kedai itu pun tidak mengenakan GST kerana tidak termasuk dalam yang 500,000 itu sendiri. Dan satu lagi perkara yang cakap tentang GST, seolah kita lupa bahawa sebelum ini SST lebih tinggi dikenakan cukai kepada orang ramai daripada GST. Ya, lemah pantai bangun. Terima kasih Muhammad Sepang kerana bersekali dengan pandangan yang Muhammad daripada Barisan Nasional. Mana di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, ya. Saya nak maksudkan yang disebut tadi telah tentang aktiviti di bawah sektor informal, the informal sector atau the black economy, orang yang betulkan kasut di jalan raya ataupun jual bunga-bunga tanpa berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di Malaysia, ekonomi kita terdiri daripada 70% sektor informal. Tahukah kita pandangan pemenang Nobel Ekonomi Profesor Joseph Stiglitz menyatakan sekiranya kita melaksanakan cukai GST ataupun dikenal pasti di banyak negara sebagai cukai VAT, ia akan menambah lagi banyak peratusan peniaga ini ke dalam sektor informal. Kerana mereka tak mampu untuk memperkenalkan rejim bayaran semula dan penerimaan semula bayaran oleh pihak berkuasa. Jadi saya nak tahu, adakah kerajaan sedar saranan Profesor Joseph Stiglitz ini adalah untuk negara-negara yang sedang membangun, punyai sektor informal yang besar, di Malaysia 70%, tidak melaksanakan cukai GST kerana akan menekan dan menambah lagi mereka yang tidak mampu untuk keluar daripada sektor informal ini. Saya pohon pandangan yang berhormat. Terima kasih kepada Kuala Kangsar, terima kasih juga kepada Lembah Pantai. Saya bersetuju dengan apa dikatakan oleh Lembah Pantai ini tentang Kuala Kangsar dulu. Tadi saya bagi contoh tu apa dikatakan oleh Sri Wangsa. Dia sini mengatakan kedai kek tu kalau kena. Katakanlah kedai kek tak kena. Adakah orang hanya pergi kedai kek? Banyak lagi kedai-kedai lain. Nak bagi contoh, maknanya kalau sebelum ini ada beberapa yang kedai itu yang mungkin dua pengguna yang berbeza ini tak perlu bayar cukai, tapi sekarang bila dikenakan cukai ini, seorang yang berpendapatan tinggi dapat membeli barang yang sama dengan harga yang mereka tidak ada masalah walaupun naik tinggi. Seorang lagi mereka sebelum ini tak payah bayar, sekarang bayar. Itu maksudnya. Maknanya dalam keadaan yang sebelum ini, kalau kita ikut status quo sekarang ini, mereka boleh beli item itu tanpa bayar lebih. Tapi sekarang individu yang sama dengan pendapatan yang sama terpaksa bayar lebih. Itu isunya. Kalau dua orang individu yang mempunyai pendapatan yang tak sama ni dibenarkan seorang yang lebih teruk, sebab itulah orang kata regressive tax ini ataupun VAT atau ni, dia akan lebih mendatangkan kesan yang paling besar kepada dua grup, iaitu grup low income group dengan middle group. Golongan yang pendapatan tinggi ni mereka tidak ada masalah. Kita letak 10%, 20%, mereka tak ada masalah. Bagi mereka isal peanut je, tak ada masalah. Sekarang ni yang kita risau kailah golongan low income group yang sebelum ini mereka tak payah bayar cukai, tiba-tiba sekarang kena bayar cukai. You bagi BRIM pun RM600, berapa hari mereka boleh habis? Sebab tu mereka akan pasti mengalami kesusahan. Itu yang kita kata. Yes. Terima kasih. Ya, Bagan Serai. Ya, Yang Muhammad, kerajaan terlebih dulu memikirkan bagaimanakah keadaan rakyat yang dikatakan dalam golongan miskin apabila GST diimplementkan. Yang pertama sekali, gula, tepung dan sebagainya, asas makanan tidak dikenakan GST. Sama ada dia nak beli kek atau dia nak buat kek, itu adalah pendirian dia sendiri. Kalau kita bercakap tentang perkara-perkara yang umum, jalan raya, umpamanya jalan raya, pendidikan, infra dan sebagainya, kerajaan memerlukan duit untuk memberi. Dan sikit lagi. Dan juga kerajaan memberikan one off RM300. Kalau kita lihat pendapatan orang yang 2,000, kemungkinan besar dia akan kena RM15 dalam satu tahun.
dia akan berbelanja RM180 lebih kurang. Bermakna dia masih ada lagi baki daripada one off yang kerajaan akan bagi tahun depan apabila GST diimplementkan. Bermakna kerajaan begitu berhati-hati dan begitu perhatian. Terima kasih. Pertamanya, bahagian serai ni menganggap semua pengguna adalah rasional. Mana dapat RM600 ni mereka kesimpan betul-betul duit. Come on lah. RM600 bagi setiap orang ni, bagi mereka mungkin hari ni dapat, hari ni mungkin habis. RM600 ni bukan untuk beli handphone ke apa. RM600 ni untuk bahawa diberikan banyak untuk yang mereka perlu belanjakan. solve problem ini. Jadi saya dah tadi, persoalannya ialah apabila kita tak kenakan cukai ke atas barang-barang essential item ini, hakikatnya orang yang kaya juga akan gunakan duit untuk belanja essential item. Maknanya mereka mendapat manfaat dua kali. Dalam keadaan mereka kaya, tak bayar pula cukai untuk tepung, tak bayar cukai untuk gula. Tetapi untuk orang miskin, mereka pergi beli satu barang yang asalnya mereka tak perlu bayar cukai, tapi oleh sekarang ada GST, mereka perlu bayar cukai, orang kaya pun bayar cukai. Ini yang tidak adil. Barang yang semua dikecualikan, orang kaya pun boleh dapat manfaat hasil exemption itu. Orang miskin pun dapat manfaat. Tapi untuk barang-barang tertentu, hanya orang kaya saja yang dapat manfaat. Orang miskin kena bayar lebih. Ini perkara asas. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak laksanakan GST ni, kita sering kali katakan, perlu kita tutup kebocoran. Jasin mengatakan tidak ada kebocoran. Saya nak bagi angka-angka Jasin daripada laporan audit. Saya ambil tahun 2009. Saya mulakan dulu dengan Royal Malaysian Custom, sebab ini adalah badan yang akan dipertanggungjawab untuk kutip wang. Kita lihat laporan audit 2009. Ni laporan, perlu baca. Kita tengok apa yang dibanjakan oleh custom. Sebagai contoh, 1.5 juta untuk beli new body scanner. Tapi scanner ini walaupun baru, dia hanya letak kat store, tak guna langsung. Sebab apa? Tak tahu cara nak guna. Lepas itu pihak custom ini pula belanja RM440,000 untuk repair old scanners. Beli baru tak guna, lepas tu repair pula yang old. RM480,000. Ini tak bocor ke? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ambil sebagai contoh Majlis Pembandaran Bentong, Pahang, negeri Perdana Menteri. Kita ambil contoh. Kita tengok ni, untuk lambang tandas pun dia sapu juga. Dia bayar RM571 untuk toilet sign yang ada gambar lelaki tu, gambar perempuan tu kan, RM570. Sedangkan kos di pasaran hanya RM65. Berapa dia punya ni peningkatan? 13 kali ganda. Dia habiskan RM3,530 untuk beli Aesthetics armchair yang boleh hanya dibeli dengan RM990. Dibeli dengan RM3,530. Berapa dibeli? 14. Berapa kos dia? RM35,560. Kita ambil pula item untuk semayang. Teruknya nak semayang pun nipu juga. Prayer item boleh dibeli dengan harga RM60, tapi dibeli dengan harga RM542. Kalau dapat semayang pun tipu, apa sangat GST? Lagi mudah tipu. Chandelier, lampu, tengok, harga RM9,200, dia beli dengan berapa? RM38,700. PTN, orang PAS tu yang beli PTN. Wang untuk bantu rakyat untuk masuk universiti. Ni laporan audit mengatakan dia disburse 23.8 bilion kepada 16,000 orang yang tak mohon pun. Orang tak mohon tapi wang dikeluarkan. Berapa? 23.8 bilion. Ini contoh-contoh kecil. Maknanya kalau kita kumpulkan semua ini, tak mustahil 28 bilion, mungkin lebih. Betul tak? Memang clear. Kita lihat Home Ministry, Menteri Dalam Negeri, kita lihat telah untuk rela buat kontrak untuk supply 2.7 juta meter baju rela ini bernilai 27.54 juta daripada Disember 2006 hingga November 2009. Ni apa dikatakan oleh Datuk Amri, iaitu
Attorney General pula apa? Auditor General. Dia kata mereka membelanjakan 7.1 juta untuk jahit 240,000 set uniform daripada April 2007 sehingga Mac 2010. Dia kata untuk 600,000 uniform sebenarnya perlukan 2.7 juta ya. 600,000 perlukan 2.7 juta. Tapi dia jahit untuk 240,000, belanja 7.1 juta. Maknanya telah akses juta-juta ni. Jadi ini kalau inilah sebagai contoh, kalau ketirisan-ketirisan ini berlaku, bagaimanakah anda semua boleh meyakinkan kami bahawa lepas ni kamu ambil duit GST dari rakyat semua, duit ini akan dibelanjakan dengan adil, dengan belanjakan kepada sasarannya. Inilah masalah. Itu saya kata tadi. Kalau kita sebagai contohlah, perompak kata kami nak tolonglah labur duit pada kami, kita percaya ke? Apa? Siapa perompak mana cakap tu? Minta maaf. Biasa perompak dia cakap sembunyi ni. Dia kalau perompak dia cakap sembunyi je. Okey, saya nak katakan tadi, apabila kita kenakan GST ni dalam keadaan rakyat patutnya rakyat miskin ni, kita selalu menggunakan hujah apabila rakyat miskin ini mereka tak perlu risau sebab ada essential item tidak akan dikenakan. Persoalannya sampai bila kita nak menipu rakyat begitu? Sepatutnya kita memikirkan bagaimanakah golongan-golongan yang sekarang ni mendapat pengecualian ini, bagaimana kita boleh bawa mereka keluar daripada garisan kemiskinan. Sepatutnya kerajaan memikirkan bagaimanakah mereka ini sepatutnya tambahkan pendapatan mereka. Usaha-usaha dilakukan, bukan dalam keadaan mereka sekarang dah susah kita kata, oh tak apa, kamu susah, kita bagi kamu barang-barang ini tak perlu cukai. Sedangkan mereka nak beli barang itu sendiri pun dalam keadaan tidak ada GST pun mereka dah rasa susah. Apa lagi kalau sekiranya ada GST. Sebab itulah kita percaya sebarang tindakan kerajaan ini sebenarnya kerajaan tidak betul-betul memikirkan dengan serius. Adakah golongan-golongan susah ini benar-benar akan dapat lari daripada bahana GST ini? Ya, kapal bangun. Kapal bangun. Ya, kapal silakan. Lepas ni gulung. Terima kasih Dato' Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sepang. Setiap kali kita bawa ujas begini, lantas dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada sebelah sana, buatlah kek sendiri, buatlah air sendiri, tak payah pergi mana-mana, makan kat luar. Ini untuk saya sebagai menghina golongan pendapatan rendah. Apa benda sebegini perlu dihentikan. Poin-poin yang dibawa tu perlu ada kematangan, bukan just memperkecilkan pendapatan warga-warga golongan rendah. Ini menguriskan hati saya duduk di sini. Minta penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Kapar. Sebenarnya Kapar, mereka dah biasa cakap ke kampung macam itu. Sebab tu mereka ingat kita di sini pun macam kat kampung. Barisan Nasional dia bukan kira dalam parlimen, kalau parlimen itu dia cakap. Dia dah biasa bohong orang kampung. Dia ingat kat sini pun dia boleh bohong. Inilah masalahnya. Cakap begini, saya cabar kalau hujah yang sama ni kita buat dalam TV, gunakan hujah yang sama. Kalau sekiranya kamu tak nak beli kek, kamu buat kek. Hujah depan ramai-ramai di dalam TV, berani tak? Kalau berani, memang saya selut lah. Ada dua yang bangun. Terima kasih Sepang, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya rasa ini ialah satu mentaliti dan juga falsafah hidup, falsafah politik sebelah sana. Apabila kita kata ada GST akan datangkan impak negatif terhadap golongan yang berpendapatan rendah, mereka kata kalau dulu beli kek, sekarang you buat kek kat rumah. Saya terkilan dalam hati. Semasa revolusi Perancis dulu, ada juga Marie Antoinette dan sebagainya. Dia duk kata, ada orang buat aduan, dia orang tak ada roti nak makan. Jadi Antoinette pun kata, if they cannot find bread, let them go and eat cake. Saya rasa itulah mentaliti rada sekarang ni. Macam kan kita perlukan ada satu revolusi seperti revolusi Perancis. Sikit lah. Okey, terima kasih Yang Berhormat Sepang. Jadi saya sebenarnya sebagai Barisan Nasional, saya menyokong apabila kalau kita
kek kita galakkan rakyat membuat sendiri di rumah. Begitu juga makan, bila makan kedai mamak atau makan di kedai-kedai, kita sokong untuk buat makanan sendiri di rumah kerana ianya lebih halal, lebih bersih kan. Dari segi Islam yang lebih baik. Terima kasih. Sedikit. Ini yang mereka keliru tu. Dulu SST kita tak mau makan di hotel, jangan bayar teks. Tapi sekarang kalau you nak masak dari rumah atau you makan buat kek sendiri di rumah, you kena bayar GST. You tak ada escape. Nak buat macam mana pun, di rumah ke, di luar ke, terpaksa kita bayar GST yang membebankan. Ini yang kita maksudnya, there is no escape kalau kita ada GST. Ya, betul saja. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Tadi Yang Berhormat Labis tidak memberi ruang kepada siapa-siapa untuk berucap, tapi saya gunakan peluang ini untuk membidas apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Labis tadi. Dan saya minta pandangan daripada Yang Berhormat daripada Sepang berkaitan dengan hujah yang dibuat oleh beliau, iaitu beliau telah membuat satu perbandingan. Dia menggunakan contoh handphone. Dia kata ada handphone yang murah, ada satu handphone yang mahal, dan dia kata kita mempunyai pilihan untuk pilih yang mana satu yang kita mau. Dan hujah yang digunakan oleh beliau adalah, dia kata the more you consume, the more you pay. Tetapi bukankah ini dengan sendirinya telah menyekat gelagat ke penggunaan, yang menyebabkan sekarang rakyat terpaksa membuat pilihan. Walaupun dia nak menggunakan sesuatu yang lebih baik, lebih canggih, tetapi sekarang dia terpaksa membeli sesuatu barang yang lebih murah hanya kerana GST ini. Dan saya rasa cukai GST yang ini telah mengganggu satu bidang yang penting dalam ekonomi, iaitu gelagat ke penggunaan itu sendiri. Dan saya juga tidak faham bagaimana perkara ini boleh menjadi satu yang mendorong kepada kemesraan perniagaan. Minta pandangan daripada Sepang. Yang Muhammad Sepang, sila gulung. Okey. Saya akan gulung, dan saya harap depan ni gulung ni akan terus menggulungkan kajian bahasa nasional sekali pada tiada akan datang. Okey. Relax baru probo sikit baru. Relax. Okeylah tu, relax lah. Okey, saya nak kata tadi pasal memang kalau rakyat sekarang ini mereka sebenarnya, saya bagi tambahan elok-elok lah. Saya elok ni. Saya kata gulung tu macam-macam ada macam-macam apa ni. Takdiran boleh. Okey, saya berhubung dengan apa dikatakan oleh tadi kawan saya daripada Jelutong. Inilah masalah Barisan Nasional. Kadang-kadang hujah yang mereka gunakan ini, saya nak bagi contoh, kadang-kadang mereka guna hujah. Kadang-kadang bila mereka, contoh dia kata, tengok. Apabila kita kata GST, tengok 160 negara pun buat juga. Ni mereka gunakan hujah. Kalau katakan kita kata pilihan raya kotor, tempat lain pun kotor. Ini hujah Pak Pandey. Tak pandai bila orang mati, anak dia mati, mak pandai kata kenapa anak kita mati, anak lain mati juga. Ini masalah. Ni kerajaan Pak Pandey ni susah. Kerajaan Pak Pandey memang kita susah. Itu tu ketua Pak Pandey tu pakai songkok. Saya nak katakan bahawa patutnya kita berhujahlah secara rasional, jangan gunakan hujah begitu. Kalau kita nak gunakan 160 buah negara telah buat GST, maka kita guna GST. Okey, gunakan hujah yang sama. Kenapa ada negara-negara lain buat benda yang baik? Sebagai contoh, ada Freedom of Information Act, baik negara buat. Kenapa tak nak buat? Kita dalam perkara tertentu kita nak ikut negara lain, tapi dalam perkara yang baik tak nak ikut pula. Kerajaan lain dalam raya ada debat terbuka antara presiden yang bertanding kat Malaysia. Nak debat pun tak berani. Kita nak buka. Ini gulung ni, ini sebahagian daripada gulung ni. Cukup. Ni dalam gulung ni. Lepas tu saya ada kuasa untuk hakkan. Sikit. Lepas gulung ni, baru gulung belum ikat lagi. Boleh okey lah, kawan lama. Sama-sama lawyer takkan marah. Jadi saya nak kata apa ni, speaker ganggu dah, jadi saya dah jadi ni dah. Saya terpaksa buat U-turn balik dah. Saya haraplah supaya dengarlah hujah-hujah sebelah sini. Kita betul-betul rasional. Saya memang mencadangkan supaya kalau betul-betul pihak kerana mengatakan bahawa ini adalah satu keputusan yang popular daripada kerajaan yang tidak popular, tak apa, kita buat satu perdebatan biar rakyat lihat. Kalau boleh buat secara langsung, kita buat 2-3 kali macam mana pihak-pihak di negara lain. Kalau kita ikut 160 negara, kita ikut Australia, kenapa tak ikut budaya politik di Australia di mana berlakunya demokrasi yang sebenar,
pihak TV semua diberikan ruang untuk bersuara. Kalau betul nak ikut semua, jangan ikut yang bahagian yang tertentu saja. Jadi sebab itulah saya mencadangkan supaya isu GST ni kita seharusnya tak perlu laksanakan, dan kami Parti Rakyat menentang sekeras-kerasnya, dan kami menolak di dalam dan juga di luar parlimen. Terima kasih. Ya, Langkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.